Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Jamaluddin. Hari ini saya akan kongsikan tentang sebuah resensi buku, iaitu buku yang telah saya baca yang bertajuk Cukuplah Allah Bagiku. Sebelum saya kupaskan lebih mendalam tentang buku ini, saya ingin terangkan sedikit sebanyak tentang ciri-ciri dan identiti buku ini terlebih dahulu. Buku Cukuplah Allah Bagiku ini mempunyai halaman bercetak sebanyak 144 halaman. Dan jika kita sentuh tentang kulit buku, sudah pasti kita tahu bahawa reka bentuk kulit buku sangat memainkan peranan yang penting untuk memberi tarikan visual kepada pembaca. Jika kita tengok kat sini, kulit buku ini mempunyai warna yang cerah dan kebanyakannya berwarna putih yang menandakan ia berkenaan dengan motivasi. Apabila kita tengok pada kulit buku ini, sudah pasti kita akan tersentuh di mana ia menunjukkan imej yang macam kena sangat dengan kehidupan kita, di mana penuh dengan ujian, rintangan dan air mata. Pada kulit buku ini juga mempunyai lebihan kulit buku, iaitu boleh dijadikan sebagai penanda buku. Di sini juga terdapat satu ungkapan yang disertakan, iaitu selagi tidak diuji, selagi tidak tersungkur, kau tak akan rasai bagaimana nikmatnya hidup bertuhan. Reka bentuk halaman buku pula kita boleh tengok di sini. Reka bentuknya berwarna-warni, sangat cantik dan menarik. Dia buatkan kita rasa seronok nak baca. Tulisannya juga sungguh jelas, sesuai buat tatapan para pembaca. Kalau korang nak tahu, buku ini hanya berharga RM20 sahaja dan boleh didapatkan di mana-mana cawangan buku seperti cawangan buku popular. Untuk pengetahuan kalian, buku Cukuplah Allah Bagiku merupakan sebuah buku terbitan Galeri Ilmu. Buku ini dikarang oleh empunya nama pena The Bingkisan Hati, dan buku yang saya dapatkan ini adalah buku cetakan kedua beliau, iaitu pada tahun 2018. Apa yang menarik tentang buku ini? Buku ini adalah sebuah buku motivasi yang berkisah tentang ujian dan kehidupan. Buku ini mengandungi kata-kata atau ungkapan yang ringkas, padat dan menusuk, di mana meninggalkan kesan dan iktibar di hati pembaca. Ada beberapa ayat dari buku ini yang saya akan kongsikan. Antaranya, tanah yang engkau pijak setiap hari, tiba saat akan berada di atasmu. Tanah ini akan menjadi sebuah kediaman di alam barzah. Engkaulah penghuninya. Lalu untuk apa engkau sombong dengan Rabbmu, sedangkan di dunia ini engkau tidak punyai apa-apa. Ayat yang kedua, jika renungi dosa seluas lautan ini pun tak mampu membuat air matamu jatuh, tak mampu membuat hatimu terusik, tak mampu membuat jiwamu kesal, benarlah hatimu telah keras di mamah syaitan. Kemudian, bermulalah dari bawah meski syarat dengan air mata dan lelah. Yakinlah di penghujung cerita kau sudah mampu untuk berehat dan menikmati impian tersebut. Kemudian, jangan sedih andai musibah kali ini memadam titik kegembiraan yang sedang engkau nikmati, meragut benih bahagia yang sedang engkau jalani. Dan kata-kata yang terakhir yang ingin saya kongsikan, percayalah bahawa luka yang Allah campakkan ini kerana Allah mahu beri sesuatu yang lebih indah serta jauh lebih istimewa dari yang sedia ada. Kita tahu di dunia ini semua orang pernah diuji, dan sifat manusia ini bila diuji dia akan bersedih. Dalam buku ini, ia mengajak pembaca untuk kita bersama-sama bermuhasabah diri kita ketika kita berdepan dengan ujian hidup. Kita tahu Allah hantar ujian bukan saja-saja. Buku ini merupakan coretan, monolog serta puisi yang tulis dari sanubari penulis sendiri. Buku ini juga menyentuh mengenai kehidupan kita yang terlalu banyak cabang yang harus kita pilih. Kadang-kadang sengaja Allah biarkan kita dengan keputusan dan pilihan yang salah sehingga mengheret kita ke dalam masalah. Kerana itulah takdir Allah
dan kerana itulah juga yang bernama ujian. So, apa sahaja pilihan yang telah kita buat, episod yang telah kita jalani, peristiwa yang telah kita lalui, jangan pernah menyesal, kerana di sebalik episod hidup yang kita telah lalui itu ada sesuatu yang perlu kita pelajari, agar hari yang mendatang kita tak akan ulangi kesilapan yang sama lagi. Penulis juga mengharapkan agar buku ini ada manfaat dan kebaikan yang akan diperoleh, kerana kita semua sering rapor apabila diuji dan kita sering terduduk saat diasak dengan duka dan gelora dunia. Sudah tentu apabila kita membuka suatu ruang di dalam hati khas untuk Allah, insya-Allah semua perkara yang terasa kosong itu akan terisi serta mampu mengubah hidup kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik daripada sebelum ini. Semestinya buku ini dapat membantu kita sebagai pembaca dalam tempuhi pelbagai ujian dan cabaran dalam kehidupan. Selain itu, buku ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, membuatkan kita sentiasa redha dan bersangka baik dengan ketentuan Allah, serta mengingatkan kita bahawa apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segalanya akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat betapa bagusnya buku ini. Ternyata buku ini memberikan banyak manfaat kepada pembaca. Jadi, tamatlah sudah resensi buku Cukuplah Allah Bagiku pada hari ini. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya ini dapat menarik minat anda untuk mendapatkan buku dari Demi Kisah Hati ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Cantik sungguh bunga keroja, buah hiasan di hari raya. Mari sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syahidah Fatihah binti Nazri. Pada hari ini, saya ingin berkongsi pada semua berkaitan buku yang sangat lekat di hati saya, iaitu Fiqh Politik Hasan Al-Banna, karya Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Buku ini menceritakan tentang kebolehan Imam Hasan Al-Banna dalam bidang fikah dan politik. Ketika beliau masih kecil, hidupnya dalam suasana keilmuan, terutamanya ilmu fikah. Ayahnya seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Beliau memiliki kecerdasan minda yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kelulusan pengajiannya dari Darul Ulum pada ketika usianya kurang dari 21 tahun dan mendapat anugerah peringkat pertama bagi seluruh mahasiswa Darul Ulum pada ketika itu. Banyak kitab-kitab yang dikarangkan oleh ulama yang sudah beliau hafal. Di antaranya adalah Al-Jawharah, Ar-Rahbiyah, Fil Ilmi Mawaris, Al-Fath Al-Qadir dan lain-lain. Beliau juga menguasai bidang hukum dan memahami secara mendalam tentang undang-undang dasar konvensional dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum. Beliau juga banyak membaca kitab-kitab fiqh umum dan fiqh politik, lalu menukilkan hukum-hukum fiqh dari kitab tersebut dalam pelbagai risalah maupun buku dan artikelnya. Ketika mana Imam Hasan Al-Banna masih menjadi seorang pelajar yang umurnya belum melebihi 10 tahun, ia sudah membentuk organisasi dalam sekolah yang ia bernama Organisasi Mencegah Perkara yang Diharamkan. Beliau yang menjadi pemimpin dalam organisasi itu. Bentuk kerja dalam organisasi ini ialah jika ia melihat seseorang dari masyarakat melanggar hukum syarak, maka mereka semua akan diperingatkan secara yang berhikmah, iaitu organisasi itu akan mengirim sepucuk surat lalu menasihati untuk terus konsisten dengan mengamalkan hukum syarak. Imam Hasan Al-Banna sangat mengambil berat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam dan mengikuti perkembangan hal-hal politik yang berlaku di dalam dunia Islam serta di luar dunia Islam. Hal ini kerana beliau sangat mengetahui mengenai kolonialisme Barat yang sedang menyebarkan propaganda mereka pada waktu itu. Setelah meneliti tentang perkara tersebut, kemudian beliau akan menjelaskan pandangan-pandangannya terhadap isu tersebut sesuai dengan pandangan syariat. Secara jelas,
Buku ini bukanlah kandungan teori politik semata-mata. Di dalamnya mengupas teori politik hingga ke beberapa implementasi politik yang pernah dilakukan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin. Segala yang dipaparkan secara ringkas dan padat dalam buku ini telah memberikan pemahaman yang jelas tentang politik kepada diri saya. Sampai di sini sahaja serba sedikit perkongsian daripada saya tentang buku Fiqh Hasan Al-Banna. Maafkan saya jika ada tersalah penggunaan bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Hazrina binti Muhammad Saki. Saya berusia 14 tahun. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang novel yang bertajuk Cik Yah dan Cik Ilyas. Cik Yah dan Cik Ilyas ini antara novel kegemaran saya kerana novel ini dia mempunyai gaya bahasa yang santai dan jalan cerita yang agak menarik. Novel ini tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu singkat. Novel ini mempunyai 424 muka surat dan dibahagikan kepada 47 bahagian. Untuk pengetahuan semua, novel ini ditulis oleh Iris dan diterbitkan oleh Karya Seni. Novel ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2019. Novel ini berharga RM23 di Semenanjung dan berharga RM26 di Sabah dan Sarawak. Bagi saya, novel ini sangatlah best kerana novel ini menekankan kepada nilai murni, kekeluargaan dan sikap bersungguh-sungguh. Nak dibandingkan dengan novel yang banyak di pasaran, novel yang di pasaran itu terlalu menekankan kepada konsep percintaan. Baiklah, saya akan menceritakan serba sedikit tentang watak-watak yang ada dalam novel ini. Siti Roskiah atau dikenali sebagai Yah merupakan seorang pengusaha ikan perkasam secara kecil-kecilan. Lias atau dikenali sebagai Firash Ammar merupakan seorang pengeluar ikan air tawar dan merupakan suami kepada Cik Yah. Banyak iktibar yang boleh kita dapat. Antaranya, janganlah kita menilai seseorang itu daripada luaran dan pekerjaan seseorang itu, kerana tidak semestinya mereka yang bekerja di kampung dan tidak bergaji tetap ini tidak boleh hidup mewah. Dan janganlah pula kita ingat mereka yang bergaji tetap, berkerjaya bagus ini sentiasa hidup dalam keadaan mewah. Bagi saya, semakin tinggi gaji seseorang itu, semakin banyak kos pembelanjaan yang mereka belanjakan setiap hari. Begitulah cerita Cik Yah, di mana Cik Yah ni seorang yang sederhana. Walaupun hanya mengusahakan ikan perkasam dan telur masin bersama suaminya iaitu Encik Ilyas, mereka tidaklah terlalu menunjuk-nunjuk dan menggunakan wang tu untuk menunjuk kepada semua orang. Mereka menyimpan dan menggunakan untuk keperluan harian. Sekian daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. I know is not enough.